Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita continue dengan example 17. Okay, so kita tengok Sammy drove at a speed of 70 km per hour. Okay, so then dia kata he increased his speed to 100 km per hour dalam masa berapa minit? So dalam masa 30 minit. Okay, so dia kata calculate the acceleration. Okay, so acceleration kita buatlah acceleration samakan dengan change in speed perkan dengan change in time. Okay, so time kita dah tahu dah 30 minit kat situ. Okay, now change in speed, remember formula dia adalah akau. Akhir tolakkan dengan awal perkan dengan time. Okay, so kita tengok ada dua jenis speed sekarang. Okay, yang ini adalah speed, yang ini pun adalah speed. Okay, so kalau speed akhir maksudnya yang last sekali speed dia adalah yang ni lah. Okay, so maksudnya dia akan jadi 100 tolakkan dengan speed awal dia adalah 70. So saya akan letakkan 70 kat situ, letakkan kilometer per hour. Okay, so diperkan dengan berapa? Diperkan dengan 30 minit. So 30 minutes kat situ. Okay, so right now kalau kita tengok dia nak unit dalam apa? So dia nak unit dalam kilometer per hour. So, perkan lagi dengan hour. Okay. So, if you guys look at this closely, kita akan nampak kilometer per hour. Memang dah kilometer per hour. Tiada benda yang kita buat melainkan selesaikan je 100 tolakkan dengan 70 akan dapat 30. Okay. Right now, our problem is kita daripada minit. Now, kita nak pergi ke hour. Tu je sikit je problem kita. So, bila sikit je problem kita, okey je. So harimau Malaya seksi. So kita ada 30 minutes bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 60. So sini akan dapat 30 bahagikan dengan 60. So dalam kalkulator akan dapat 0.5. Itu daripada sini. Tekan je kalkulator. Okey. So 30 bahagikan dengan 0.5. Saya akan dapat 60. 60 apa? So tulis baliklah. Kilometer, lepas tu perkan dengan hour. So kilometer per hour perkan lagi dengan hour. Dah siap. Okay, so itu untuk the first one. Ini jawapan akhir dia. Okay, so saya padam. Sekarang saya padam sebab kita sekarang nak tukar unit dia pula. Okay, so unit dia sekarang nak dalam per second. Yang lain semua sama. So per second. So sekarang ni kalau kita tengok kilometer per hour dengan kilometer per hour dah tak ada problem dah. Now daripada minit nak pergi ke second, itu yang ada problem sikit. Okay, so bila problem sikit, buat je lah hour meter second. So daripada hour minute second. So daripada 30 minit, saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke second. Darabkan dengan 60. Okay, so akan jadi 1800 seconds. So kalau korang tekan kalkulator tu, korang akan dapat 0.0167 mengikut cara yang saya ajar tu lah. Okay, dan dia akan jadi kilometer per hour perkan dengan second. So SECOND. Okay, next one. Example 18. Kita baca sama-sama. Dia kata Lisna accelerates. Accelerate ni kata kunci dia lah. Okay. Accelerate at 4 km per hour per second. So ini adalah dia punya acceleration. Okay, benda-benda yang kita dah nampak ni, kalau boleh jangan dilepaskan, tulis terus. Acceleration sama dengan 4 km per hour perkan dengan second. Okay, itu yang pertama, acceleration.
So while overtaking a car, overtaking ni maksudnya dia nak potong sesuatu car itu. Okay, macam kalau Azizul Hasni Awang nak overtake John Kenny contohnya, macam dia nak pecut dan potong lah. Okay, so next one kita baca, if she has been driving at 100 km per hour. So yang itu adalah dia punya speed lah. So speed, okay, speed, one of her speed is 100 km per hour. Okay, next one. Calculate her speed after 5 saat. So maksudnya, kalau dia kata after, macam kita kan, weh aku nak after lah iron kau. Maksudnya, kawan kita iron dulu, kawan kita yang awal, kita nak after. So kita yang akhir. Macam tu. So contohnya macam Sarah iron awal-awal. Lepas tu Putri pula dia kata kat Sarah, weh Sarah aku nak after. Okay. So maksudnya Sarah ni yang guna awal-awal. Yang Putri ni yang guna akhirnya. So nanti kita punya formula adalah akau. AK tolak AW. Okay. So dia kata she has been driving at 100 km per hour. Calculate speed after. So maksudnya kita nak cari speed dia yang akhir ke awal. So kalau dia kata after, maksudnya kita nak cari speed dia yang akhir. So yang akhir yang kita tak tahu. Okay. But then kita tahu time dia adalah 5 second. So time dia adalah 5 seconds. Macam tu. Okay. So right now, apa yang akan jadi kalau kita tengok kita ada acceleration, kita ada speed dan kita ada time. So kita boleh gunakan formula acceleration lah. Acceleration sama dengan change in speed perkan dengan change in time. So acceleration kita berapa? Acceleration kita adalah 4 km per hour. So 4 km per hour perkan lagi dengan second. So perkan lagi dengan second. Macam gitu. Okay. Samakan dengan, so change in speed. So kita tahu kalau change in speed, we are talking about akau. AK tolak AW. Perkan dengan change in time. So change in time dia adalah 5 second lah. Maksudnya daripada she has been driving at 100 km per hour. Dan 5 seconds. So dia adalah 5 seconds. Macam tu. Okay. So right now, what I want you guys to see is kita tak tahu yang AK ni. Okay. Yang akhir ni kita tak tahu. Tetapi kita tahu yang awal ni berapa. So awal ni adalah 100 km per hour. So dia akan jadi AK we don't know. Tapi lakkan dengan 100 km per hour. So perkan dengan 5 second. Okay. So kalau kita tengok kat sini kan, if we look at this, okay, kita nampak yang kat sini kita ada kilometer per hour per second. Sini pun kita ada kilometer per hour per second. So maksudnya kita tak perlu buat apa-apa dah dengan kita punya unit ni. Sebab semua dah sama. Okay. So untuk saya tak confusekan diri saya, okay, saya boleh padam sekejap benda ni. Okay. Tapi korang tak payah padam lah. Just untuk nampak lah what's happening. Okay. So, now yang kita nak fokuskan sebetul-betulnya. Sekarang kan acceleration kita adalah 4. Samakan dengan AK tolakkan dengan 100 perkan dengan 5. Now, AK ni yang kita nak cari. So, macam biasalah basic mathematics. Okay. So, ni adalah perkan dengan 5. Maksudnya bahagi 5. So, kalau dia pindahkan ke sini, dia akan jadi darab 5. So, 4 didarabkan dengan 5. Samakan dengan AK ditolakkan dengan 100. So, 4 darab 5 saya akan dapat 20. And then AK tolakkan dengan 100. So, kan kita nak cari AK. Maksudnya, AK ni saya pindahkan tempat dia lah. Maksudnya yang this whole thing saya letak kat sini. Lepas tu yang 20 ni saya letak sini. Tak ada apa-apa perubahan. Macam contohnya, kalau dalam kelas kan, saya ada Kavya dengan Satindra. Okay.
So cikgu nak tukarkan tempat diorang. So Satindra duduk sini, Kavya duduk sini. So macam tak ada apa-apa yang berubah. Okay, Kavya tak tiba-tiba jadi apa, tiba-tiba jadi macam contohnya lah kan apa, tiba-tiba Kavya tertukar baju contohnya. Lepas tu macam Satindra pula tiba-tiba terhilang belt dia kalau dia tukar. Tak ada apa-apa yang berubah. So just tukar tempat. That's why dia just tukar tempat sahaja. Tak ada benda yang berbeza pun. Okay. So sekarang ni akhir kita akan dapat berapa? Akan dapat 120. So 120 ni unit dia adalah kilometer per kan dengan hour. Sebab yang awal tadi dah 100 km per hour. So dia punya speed after 5 seconds adalah 120 km per hour. Okay. Okay, next one kita nak buat soalan. Okay, so bla 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 yada semua kat sini. Itu semua information yang diberi. Dan apabila ada benda yang diberi, ada juga benda yang dicari. Okay, so yang dicari masih acceleration. So kalau suruh cari acceleration, formula masih sama, takkan berubah. So change in speed overkan dengan change in time. Okay. So dia suruh cari acceleration means that this is what we don't know. Dan yang lain-lain ni sepatutnya kita dah tahu. Okay, tapi dia taklah straightforward sangat. So jom kita tengok. So dia kata a motor that moves at a speed of 40 km per hour, okay, decreases its speed by 20% of its beginning speed. Masya Allah, apa benda ni? Okay, sabar dulu. Sabar. Hidup ni kena bersabar. Matematik pun kita kena bersabar. Within 40 second. Okay, yang semak-semak biru tu tak apa dulu. Kita tengok within 40 second. So maksudnya 40 second ini adalah change in time. Oh, dah boleh dah masuk kat sini. 40 second. So change in speed ni yang kita nak cari. So kalau kita buat separate dia kan, change in speed dia akan jadi akhir akau tolakkan dengan awal. So kita nak tengok ada dua jenis speed. Speed yang akhir dan speed yang awal. Okay, so bila kita baca betul-betul, a motor that moves at speed 40 km per hour. Okay, so maksudnya asal-asal awal-awalnya dia gerak 40 km per hour. Awal-awal. Lepas dia dah gerak 40 km per hour tu, apa yang akan jadi adalah dia akan decreasekan speed dia. Maksudnya berkurangan speed dia sebanyak 20%. Okay. So maksudnya one thing that we know before we calculate anything is speed awal dia adalah 40 km per hour. Macam tu. 40 km per hour. Now, yang saya tak tahu adalah yang akhir ni. Speed akhir ni macam mana nak cari. Okay. So, dia cakap one information that we know is speed akhir ni adalah sini. 20% daripada speed awal. Okay. So, decreases its speed ni. Decreases its speed by 20% of its beginning speed. So, kalau decreases, maksudnya yang akhir ni, dia lebih laju ke lebih perlahan. So, dia akan jadi lebih perlahan. Okay. So, kalau dia kata decreases, dia akan jadi tolakkan dengan, okay, its speed by 20%, 20% of, so of ini adalah darab its beginning speed. Beginning speed yang awal lah, darabkan dengan 40. So, dia akan ditolakkan dengan 20% darabkan dengan 40. Okay. So, dia akan potong. So, we will get tolak 8 kat situ. Okay. Tolak 8 km per hour. Okay. So, right now dia kata decreases its speed by 20%. 20% daripada beginning speed dia. So, maksudnya kita daripada beginning speed which is 40,
Saya akan tolakkan lah. Tolakkan. Barulah saya akan dapat speed akhir dia. Macam tu. Okay. Kenapa tiba-tiba teacher letak 40 kat sini? Sebab dia kata of its beginning speed. Its beginning speed yang inilah yang awal-awal ni. Okay. Tolakkan dengan 20%. Macam tu. Kenapa dia tolak? Sebab dia decrease. So, speed awal akhir dia akan jadi 32 km per hour. So, dia akan jadi 32 km per hour ditolakkan. Macam tu. So, itu cara untuk kita dapatkan speed yang akhir. Okay. So, with that one, apa saya akan buat adalah okay. So, dia akan jadi 32 tolakkan dengan 40 km per hour. So, 32 ditolakkan dengan 40. Saya akan dapat negatif 8. Perkan dengan 40. So, akan ada kilometer per hour perkan dengan second. So, negatif 8 diperkan dengan 40. Saya akan dapat negatif 0.2 kilometer per hour perkan dengan second. Now, ada yang tanya saya, teacher nak buat kilometer per hour square boleh tak teacher? Boleh, tapi saya tak bagi. Kenapa? Sebab dia kata calculate acceleration je. Tak ada tulis nak unit macam mana. So, macam ni pun dah betul dah. Jangan nak buang masa menukar-nukar bila dia tak suruh buat. Okay? Tapi kalau dia suruh buat, of course, boleh apa? Boleh kita ni lah. But then bila dia tak suruh, kita tak payah nak risau-risau. Ini pun dah jadi unit untuk acceleration. Sebab kita ada sini distance. Lepas tu kita ada time. Lepas tu kita ada time. Tak kisahlah time dia second ke, hour ke, minute ke apa semua. Tapi dia ada distance. Lepas tu dia ada time. Lepas tu dia ada time macam tu. Okay. So itu seterusnya. Okay, the last one that we want to see today is the diagram shows a speed against time graph. Okay, speed against time graph ni bukan speed tolak time tau. Maksudnya dia atas speed, bawah time. Macam tu. Speed, lepas tu ada time. For the movement of a toy lorry in 27 seconds. Maksudnya, dia mengambil masa sebanyak 27 second. Sebab start perjalanan dia kat sini. Start perjalanan dia kat sini. So, dia start dengan kosong. Dia habis kat mana? Ambil. Oh, dia habis kat sini. So, habiskan dia dekat 27 second. So, kita dah ada a few information lah. Maksudnya, saya tahu dia punya time samakan dengan 27 seconds. Macam tu. Okay, next one. Dia kata, the deceleration of the toy lorry is... Okay, so deceleration is 0.741 meter per second square. Okay. So, remember kalau deceleration kita 0.741 meter square, kita boleh cakap acceleration kita adalah negatif 0.741 meter s kuasa 2. Okey, kenapa saya negatifkan dia? Sebab kan formula yang kita duk belajar akau-akau bagai-bagai tu, dia adalah acceleration punya formula, bukan deceleration punya formula. That's why kalau kita nampak deceleration and a certain number, kita negatifkan dia. Okey, katakan saya ada 5 meter per second square. So this one means that the acceleration is 5 meter square. Kalau saya ada negatif 5 meter perkan dengan square, ni kita panggilkan dia acceleration contohnya. So dalam nak tukar dia jadi nak jadikan dia deceleration akan jadi 5 meter per s kuasa 2. Okay.
So this one yang kat depan ni just means deceleration. Okay. But then sekarang ni yang diberi adalah deceleration sebanyak 5 meter per kandungan S kuasa 2. So since kita ada formula untuk acceleration sahaja, that's why saya akan jadikan dia bukan deceleration. Saya akan jadikan dia acceleration. Letakkan negatif kat situ. Okay. So dia kata calculate the speed V in meter per second. Maksudnya sekarang, okay, dia nak cari V kat sini. V kat situ, okay. So kita tahu formula untuk acceleration adalah akau AK tolak AW perkaitan dengan dia punya change of time. So change of time dia kita dah tahu dah, sebab dia change daripada 0 hingga ke 27. Maksudnya perubahan dia adalah 27 second. So saya letakkan kat situ 27 second. Okay. So yang kita tak tahu sekarang adalah akau ni. Okay. Which is apa yang kita boleh cari lah. Okay. So kalau kita tengok akau ni, dia sebenarnya adalah speed. S-P-E-E-D. So kalau speed, kita boleh tengok value speed kat sini. Ni speed yang pertama yang dia start tu. Dan akhir-akhir speed dia akan jatuh kat sini. Macam mana? Sebab awal-awal dia start kat sini. So ini adalah speed awal dia. AW. Now dia turun sampai dia sampai sini. So speed dia kat situ, kita tengok balik kat sini adalah 0. Ni speed akhir dia. Okay. So kita buat akhir kita, speed akhir kita samakan dengan 0, which is this one. Dan speed awal kita adalah V. So akhir kita adalah 0, awal kita adalah V. Perkaitan dengan 27 second. Okay, so right now, we already know that our acceleration is negative 0.741 meter per second square. Okay, so kita nak check kita punya unit ni dah betul ke tak kan? So kalau kita tengok yang kat sini, ini adalah speed. Okay, now speed punya unit adalah meter per second. So perkan lagi dengan second. So if we see this one dengan this one, dia adalah benda yang sama. Okay, kalau saya tulis dengan cantik sikit, 0 tolak V perkan dengan 27. So meter per second, bawahnya ada lagi second. So dia sama je. Macam tu. Cara tulis je berbeza. Okay. So bila unit dia dah sama, untuk saya tak peningkan kepala, saya padam dulu. Padam. Benda-benda yang sama kita boleh potong dulu. So dia akan jadi 0.741. So right now saya nak cari untuk V. Okay. So means benda-benda yang lain selain daripada V, saya kena pindahkan dia lah. So kat sini, ini adalah bahagi. Okay. Sekejap saya tulis sikit-sikit. So saya ada 0 tolak V akan dapat negatif V bahagi 27. Okay. So sebab saya nak cari V, so semua yang ni saya akan pindahkan dia dekat sebelah kiri. Semua yang ni saya akan pindahkan dia dekat sebelah kanan. Tak ada benda yang berbeza. So pindah je terus. Macam analogi saya tadi, kalau contohnya Izurin dengan Dahlia Hana nak tukar tempat dalam kelas kan. Okay, so bila macam Izurin dengan Dahlia Hana nak tukar tempat. So Izurin pergi tempat Dahlia, Dahlia pergi tempat Izurin. So bila tukar tempat, diorang bawa diri diorang je, sama je diri diorang. Tak ada tiba-tiba kalau Izurin pergi sini, tiba-tiba dia jadi super flawless. Tiba-tiba baju dia bertukar jadi warna orange contohnya. Tak ada apa-apa pertukaran pun. Dahlia pun sama juga. So macam dua-dua tu tak ada pertukaran. Sama juga macam ni. Saya nak pindahkan je tempat dia macam tu. So dia akan jadi macam ni. Macam tu. Lepas tu macam tu. So sekarang ni saya ada bahagi 27. Saya nak pindahkan ke sini. So dia akan jadi negatif 0.741 darabkan dengan 27. So kalau tekan kalkulator korang, dapat negatif 20.007. Ataupun kalau nak bunda pun boleh,
So dapat je 20 meter per second. Okay. So itu untuk V. Kita dah dapat dah value of V. So V kat sini adalah 20 meter per second. So right now dia tanya, calculate the distance covered by the lorry after 2.2 seconds. Okay, apa benda pula ni? After 2.2 seconds.